Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat ya. Okey, video seterusnya ni ialah penerangan tentang nak mencari sudut apabila diberi satu nilai. Kalau diberi sudut nilai senang je, kita tekan je. Okey, ini sebagai contoh soalannya ni. Tapi itu bacalah Al-Fatihah dan doa masing-masing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebagai contoh soalannya ialah y sama dengan sin x. Dia akan bagi nilai y, nak cari sudut x tu berapa. X tu biasanya ialah sudutnya dalam darjah lah. Okey, sebagai contoh kita dah tahu dulu graf. Kita dah tahu dah. Ini paksi y, ini paksi x. Okey, sudutnya ialah 360 bagi 2 180 bagi 2 lagi 90. Yang ketiga 270. Kenapa? Sebab ada 4 kuadran. Okey. Dah, dan kita tahu juga graf sin ialah dia punya amplitudenya ialah 1. Okey, jadi grafnya lebih kurang beginilah. Saya tandakan dulu ini mula dari sifar. Sebab kita dah belajar tadi, kalau sin sifar dia akan sifar. Okey, jadi grafnya beginilah umpamanya. Okey dah. So itu kita tahu. Jadi contoh soalannya kata ni contoh je lah, contoh lakaran dia. Okey, kita main contoh dekat sini katakan. Okey, sini saya bagi ialah 0.8 lah katakan. So nak cari 0.8 ni pergi dekat dia punya graf sin tu dan pergi kepada paksi x sebab kita nak cari nilai x tu berapa. Jadi kita nak cari sebenarnya nilai di sini berapa. Okey. Jadi kita pun buatlah dia punya penyataannya. Jadi y-nya sekarang y-nya dah jadi 0.8. Okey, jadi 0.8 bersamaan dengan sin apa? Darjah. Biasa soalannya dia akan tulis macam ni. Sinnya sebelah kiri. Tapi ni bendanya sama je lah. Kiri ke kanan ke. Ni sebelah kanan, sebelah kiri, ni sebelah kanan sama je. Okey, jadi apa nak buat? Kita kena antikan dahulu. Jadi x darjah ialah sama dengan antikan sin 0.8. Jadi kita masukkanlah, tekanlah kalkulator 0.8 tu berapa. Sin 0.8. Cedeng. Akan dapat 5313. Jadi 53.13 darjah. So itulah nilai x dia. Jadi maksudnya dekat sini ini ialah 53.13 darjah. Okey. So adakah sini saja? Tengok gerak balik. Rupanya ada satu lagi yang menyentuh gerak pada 0.8. Ada menyentuh 0.8 satu lagi. Iaitu di mana? Di sebelah sini. Dah, sini. Okey, bermaksud apa? Kita tahu kat sini ialah 53.13 ni apa? Kita belajar ini ialah sudut tirusnya. Jadi maksudnya daripada ruang ini sampai ke sini ni. Sekejap saya buatkan. Ni sampai ke sini adalah 53.13. Yang aku nak cari ialah daripada
Besarkan sikit. Sini sampai ke sini. Jadi apa aku nak buat? Aku tahu hujung sampai sini ialah 180. Yang tinggal yang aku nak kena buang 53. Jadi aku kena buat satu lagi jawapan sama juga dengan 180 tolak dengan 53.13 darjah. Ini atau atau dan pun boleh atau boleh sebab dia salah satu kan. Kalau nak dua-dua dan lah, tengoklah dia nak yang berapa sudut dia. Dia nak yang bawah 180, dua-dua. Kalau dia kata bawah 90, 53.13 je. Okey, kita tolakkan dulu. So 180 tolakkan dengan 53.13. Jedeng 12687. 126.87 darjah. Jadi dia akan dapat dua jawapan. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Kenapa dua-dua? Sebab dia menyentuh pada dua graf. Kalau menyentuh pada satu graf, satulah jawapannya. Itu kalau kaedah graf. Tapi sebenarnya kita dah belajar dulu, iaitu ialah yang ini. Kita belajar sudut rama-rama kan? Kita belajar sudut rama-rama. A, S, T. Tak nak. Tak boleh buat itu, nanti susah saya. Okey. S, T, K. A tu apa? All. Semua pada sukuan yang pertama. Okey, ini pada sukuan yang pertama. Pada sukuan yang kedua. Pada sukuan yang ketiga. Pada sukuan yang keempat. Okey, kita tahu pada sukuan yang pertama semua sin, cos, tangent ialah positif. Pada sukuan kedua hanya sin saja yang positif. Sukuan ketiga tangent positif seorang saja dan cos positif adalah pada sukuan yang keempat. Okey. Itu cara yang pertama pakai graf. Cara yang kedua kita belajar ialah sudut rama-rama. Okey, jadi kita tahu sudut tirusnya kat sini ialah 53.13 dan dia terlibat pada yang positif ialah pada sukuan yang kedua. So kita masuklah kat sini juga 53.13. Jadi yang kita nak cari adalah dua benda, iaitu sini sampai sini dan satu lagi sini sampai sini. Itu yang jadi sama juga macam yang ini dengan yang ini. Ini saya letak nombor 1. Ini saya letak nombor 1. Yang ini saya letak nombor 2. Cara nombor 1 yang ini. Cara nombor 2 yang ini. 180 tolak yang nombor 3. Sebab tu caranya banyak. Sama ada awak nak guna graf ataupun sudut rama-rama. Itu saja pemilihannya. Okey, saya ambil contoh yang lain pula. Habis cikgu kalau katakan negatif pula. Okey, kita ambil contoh negatif pula. Katakanlah dekat sini pula. Okey, sambung lagi. Ada dua. Jawapannya mesti ada dua. Sebab katakan sini nak berapa? Saya ambil sama je lah. Negatif 0.8. Katakan sama. Negatif 0.8. Okey, pertama sekali kita mesti tahu sudut tirusnya kan. Okey. So bagaimana pula kita nak buat sudut tirus? Baik. Adakah aku kena buat anti sin dalam kurungan negatif
0.8. Okey, akan dapat negatif 53. Baik, kenapa kita buat anti sini untuk cari sudut? Sudut dia tak ada negatif. Sudut sentiasa positif. Tak ada sudut negatif 40 darjah. Dalam kes ni lah. Tapi kalau negatif ada suhu ada negatif. Okey. So kena faham. So apa maksud negatif tu? Sebenarnya negatif tu dia bermaksud bahawa dia berada di ruangan negatif. Nilainya sama. Jadi sebenarnya tak perlulah kita letak negatif di depan 0.8. Sebab kita nak mencari sudut. Tapi jawapannya sama. Cuma saya takut nanti awak guna jawapannya negatif 53.13% darjah. Jangan. Peratus pula. Darjah dia tak ada negatif. Sebab tu dia mana-mana boleh. Kalau orang yang faham negatif, okey, 53 mana dia? So dia jawab 53 juga. Ataupun yang kat sini dia terus buat sifar 0.8 sebab dia dah tahu. Jawapannya ialah akan tahu negatif. Saya tekan sama juga 53.3. Nilai tetap sama, cuma dibezakan negatif dan positif. Okey, boleh faham? Jadi jawapannya sama sebenarnya 53.13. Okey. Jadi 5.13 saya gunakan kaedah graf dulu. Okey, jadi kita dah tahu sudut sini sampai sini ialah 53.13. Sudut sini sampai sini ialah 53.13. Okey dah. Okey, jadi macam mana nak cari yang ni? Katakan tadi 1A ni, saya letak nombor 3 lah. Sudut kat sini nombor 3, yang kat sini nombor 4. Okey, macam mana nak cari yang nombor 3? Okey, so kalau kat sini dah 180. Sini dah 180, nak lebih sikit 53.13. Jadi apa saya buat? Saya tambahkan lah. 180 tambahkan dengan 53.13 darjah. Okey, tekanlah kalkulator. 180 tambah 53.13 gedeng 233.13. Okey, itu dah dapat nombor 3. Nombor 4 pula macam mana? Nombor 4 pula ceritanya aku tahu daripada mula sampai hujung sini 360. Yang 53 ni aku tak nak sebab dia nak daripada ni, aku besarkan balik. Yang aku nak sebenarnya ialah daripada mula sampai sini je. Berhenti. Sampai sini je. Sampai sini je aku nak. Tapi sampai sini 360. Yang ini aku tak nak. Jadi operasi tolak. Okey, kita tolakkan dia. Jadi 360 tolak 53.13. 360 tolak 53.13. Gedeng. Jawapannya 306.87. 306.87. Itu pakai kaedah graf. Pakai yang ini pula. Okey, kita dah tahu dia negatif pada sukuan yang keberapa? Ketiga. Sebab kita kan dah belajar sukuannya. Saya buatkanlah. Ni 90, 80, 10. Ini kan kita dah belajar bahawa ini sukuan dia kan. Ini hijau. Ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey. Nah, sekarang ni negatif berada sukuan ketiga. Tapi sudut tirusnya sama 53.13. Jadi, ia sama juga. Kita kena buat sudut rama-rama dia. 53.13. 53.13. Jadi yang kita nak cari ialah warna biru. Okey, jadi saya letakkan warna biru.
Yang nombor 3. Sini sampai sini. Kita dah tahu dah sini sampai ke sini ialah garis lurus 180 tambah 53. Itu yang tambah. Okey, satu lagi nombor 4. Sini tam. Sampai situ je. Aku tahu kalau penuh 360, 53 ni aku buang. Itulah jawapannya. Okey, itu dia. Kalau tak tahu, dia sebenarnya konsepnya ialah gerab, rama-rama. Kalau dah boleh juga, dah power, itu yang datangnya formula. Yang macam saya cerita sebelum ni. Apa formulanya? Kita dah beritahu dekat sini. Katakan ni sudutnya. Pada skuan yang pertama, skuan yang kedua, skuan yang ketiga, skuan yang keempat. Skuan yang keempat. Okey. Macam mana? Kita tahu apa ni, sudut kat sini adalah, aku tukar warna lah Aku tukar warna. Warna apa? Hijau gerak. Okey. Kita tahu bahawa sudut kat sini adalah sama juga dengan sudut tirus kat sini. Pada sukan kedua ialah 180. Aku tolakkan sudut kat situ. Sudut sebenarnya kat sini adalah sama dengan 180. Aku tambahkan dengan ni. Sudut kat sini yang sudut sebenarnya adalah 360. Tolakkan dengan ni. Samalah ni. Sebab tu ditambah. Ini tambah. 360 tolak, 360 tolak. Jadi bila dah macam ni, kau dapat macam ni, sebenarnya yang perlu kau tahu ialah yang ini saja. Theta sama dengan sudut tirus yang diberi, tolakkan dengan 180, tambahkan 180, tolakkan dengan 360. Okey, tapi sebenarnya konsep benda Allah ni datang daripada sudut rama-rama dan sudut rama datang daripada graf. Itu penciptaan yang sebenar-sebenarnya. Okey, kalau kamu dah tahu yang ini, bolehlah. Tapi saya menceritakan bahawa konsepnya bagaimana, kenapa dia kena tolak, kenapa dia tambah. Daripada graf. Daripada rama-rama, daripada graf. Okey, itu untuk sin. So, cos sama tak? Dia sama je, konsep dia sama je. Tangent pun sama saja. Okey, cuma yang dia akan ceritakan ialah bagaimana lepas ni saya nak ceritakan cos ataupun saya nak ceritakan soalannya lain pula. Okey, tak apalah. Saya habiskan sin dulu. Lepas tu saya akan bagi soalan yang lain pula. Tapi sin pula. Tapi yang ada lain pula. Kalau dia tambah pula. Okey? Boleh? Okey, baik. Itu dulu untuk yang ini. Baik. Jadi kamu buatlah apa-apa sebenarnya boleh tu. Macam saya buat sifar pada apa, saya bantai. So, kalau tak percaya balik, tekanlah kalkulator balik. Itu je untuk semak. Okey, saya tekan ni 233 lah Ni sin. Okey, sin 233.13. Jedeng. Dapat negatif 0.8. Ini 0.79 ialah sebab kita main bunda-bunda. Itu jadinya macam ni. Tapi di peringkat SPM tidaklah sebegitu detail. Okey, yang penting dia punya prosesnya, bukan jawapannya. Sebab bila jawapan susah lah, macam kita nasi lemak, semua sekali lemak. Tapi ada yang rasa sedap, ada yang rasa tak sedap. Lidah masing-masing. Tapi yang penting nak buat nasi lemaknya apa? Mesti nasinya ada santan, ada sambal, ada kacang, ada bilis. Contohnya gitulah. Okey? Alright.